Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, nama saya Muhammad Azra'i bin Muhammad Hasbi. Nombor kad matrik saya di 183114886. Saya dan kumpulan saya mendapat tajuk yang berkaitan dengan isu masyarakat. Saya akan menceritakan pengenalan berkaitan dengan berkaitan dengan masyarakat. Okay. Masyarakat dalam bahasa Inggeris ialah dipanggil society, yang bermaksud sekelompok orang membentuk sebuah sistem interaksi sosial di mana sebahagian besar interaksi yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial itu adalah lahir dari individu. Okay, dari individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat adalah komuniti yang saling bergantung, memerlukan antara satu sama lain. Yang dia menceritakan dekat sini, kita dalam jadi manusia ni, kita tidak boleh hidup dengan berseorangan. Kita mesti berpasangan. Maksudnya kalau bermasyarakat ni, dia menceritakan tentang kita bekerjasama. Macam mana kita nak adakan bekerjasama itu? Kita mesti kena ada salah satu orang daripada orang lain. Maksudnya, contoh kalau kawan kita perlukan kita dan kita perlukan dia. Nak menceritakan, kalau kawan kita itu sakit, kita boleh menjaga dia, memberi ubat pada dia. Kalau kita pula yang sakit, dia akan buat benda yang sama ada dia jaga kita ataupun dia bagi ubat pada kita. Okey, umum istilahnya masyarakat pada asasnya adalah merujuk kepada sekumpulan manusia yang hidup bersama di satu tempat tertentu dalam satu komuniti yang teratur. Okey, ini kalau yang mana anda semua lihat, saya ada letakkan bersinonim bermasyarakat ini. Masyarakat yang sama maksud dengan masyarakat. Okey, yang bersinonim dengan ialah umat manusia, kelompok manusia, komuniti, bangsa, kaum, suku, puak, kumpulan etnik, ras, orang ramai, khalayak ramai, penduduk mujtama'. Okey, sekian daripada saya. Sekian daripada pengenalan berkaitan dengan isu masyarakat. Saya akan akhirkan saya punya slide ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai Irfan bin Muhammad Syahini. Saya memegang kad matrik D183114852. Baik, seterusnya saya akan menyambung berkenaan dengan isu yang kumpulan saya ambil, iaitu isu perkauman dalam masyarakat di Malaysia. Jadi perkauman atau rasism ini berlaku di serata dunia, hatta di negara-negara maju sekalipun, dengan hanya melalui peruntukan undang-undang dan penguatkuasaan yang wajar. Ia mampu mengawal sentimen perkauman daripada merebak dan tidak dikawal. Jadinya isu perkauman ini berlaku di serata dunia, berlaku di mana-mana sahaja sekalipun. Jadi dengan hanya menggunakan peruntukan undang-undang dan penguatkuasaan yang sepatutnya, perkara itu dapat mengawal isu perkauman, sentimen perkauman daripada terus merebak dan menjadi tidak terkawal. Seterusnya, Malaysia dengan penduduk yang berbilang kaum, seperti mana kita tahu, ada rakyat India, ada rakyat Cina, ada Melayu, dan terdapat lagi bangsa-bangsa yang lain dan yang banyak di Malaysia ni. Jadi Malaysia tidak dapat lari daripada cabaran untuk menangani isu perkauman ini. Seterusnya, yang ketiga ialah yang saya bawakan ni salah satu dia punya faktor. Ahli politik yang mempunyai pengaruh besar kepada masyarakat. Jadi mereka ini mudah untuk memainkan emosi rakyat dengan ucapan yang berapi-api dan cerita yang separa benar. Apa yang saya dapat rungkaikan mengenai cerita yang separa benar ini ialah seperti cerita yang kita tidak tahu sejauh mana kesahihannya. Kita tidak tahu sama ada cerita itu betul-betul benar ataupun hanya direka-reka sahaja. Baik, seterusnya, jika diperhatikan isu perkauman ini
ia boleh merebak dan menjadi tidak terkawal hingga ke tahap pembunuhan besar-besaran dan peperangan. Seperti mana yang kita tahu, di Malaysia pernah terjadi satu tragedi hitam, satu tragedi yang mana kita sendiri tidak ingini ianya berlaku, iaitu pada 13 Mei, di mana berlakunya peperangan antara Cina dan Melayu. Jadi perkara-perkara seperti itu banyak mendatangkan kerugian, merosakkan harta benda dan berlakunya pembunuhan. Jadi ia berlaku apabila ahli politik dan golongan yang berkuasa dapat memanipulasi secara agresif sehingga ke tahap yang ekstrim. Jadi apabila ahli politik ni dapat menguasai, maka rakyat akan terpengaruh dan suasana akan menjadi lebih teruk dan hingga boleh menyebabkan pembunuhan dan berlaku peperangan. Jadi isu ini juga bangkit apabila suatu kaum itu menyentuh dan mempertikaikan agama Islam seperti isu lawangan azan. Jadi perkara ini juga boleh bangkit seperti apabila satu kaum menyentuh perkara yang sensitif. Contoh yang saya bawa ni isu lawangan azan lah. Jadi itu juga amat berbahaya lah untuk dan ia dapat membangkitkan isu perkauman ini. Jadi perkauman memberi kesan yang negatif yang sangat besar hingga tahap kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa pada skala yang menakutkan. Jadi isu perkauman ini mempunyai kesan yang sangat buruk. Kesan yang orang kata kita sendiri tak ingini benda-benda itu berlaku. Jadi apabila berlaku isu perkauman, berlaku pembunuhan, berlaku peperangan antara kaum, banyak kemusnahan, banyak kerugian yang akan kita alami, akan kita dapat. Lepas tu satu berkenaan dengan kehilangan nyawa. Banyak nyawa yang akan dikorbankan apabila berlaku pergaduhan secara besar-besaran. Jadi sekian daripada saya. Itulah isu yang kumpulan kami bawa, dan saya serahkan kepada sahabat saya untuk membentangkan slide yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar bin Yusof dan nombor matrik D183114885. Saya akan sambung tentang solusi atau menangani isu perkauman dalam masyarakat. Yang pertama, rakyat Malaysia perlu muhasabah dan selesaikan secara kompromi antara satu sama lain. Sebab apa perlu berbuat demikian? Kerana kalau diikutkan keadaan masyarakat, jika dibandingkan dengan negara lain, kita masih lagi bagus hubungan kaumnya. Cuma bibit-bibit permasalahan itu perlu ditangani dengan baik, terutamanya oleh kerajaan dan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, pentingnya ekonomi. Begitu jugalah pentingnya perpaduan kerana di Malaysia. Jika ekonomi jatuh, malah perpaduan juga ikut sama jatuh. Contohnya, peperangan Amerika Syarikat Iran. Isu Kashmir melibatkan India dan Pakistan dan Rohingya di Myanmar. Ramlah menegaskan tragedi boleh berlaku seandainya sentimen kaum agama diapi-apikan. Okey, yang ketiga, program yang dilaksanakan perlu merangkumi aktiviti-aktiviti yang berunsurkan perpaduan. Programnya seperti program Satu Malaysia, program menubuhkan sekolah wawasan dan banyak lagi program-program yang lain perlu diperbanyakkan. Program lain seperti rumah terbuka bagi perayaan-perayaan setiap etnik yang diamalkan dalam negara kita juga perlu diperluaskan dalam seluruh negara. Yang keempat, menjalani hubungan yang erat antara masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Semangat petroleum yang akan dipupuk ini perlu dimulakan dari kecil lagi. Bah kata pepatah Melayu, meluntur
buluh biarlah dari rebungnya. Ibu bapa perlu mendorong anak-anak untuk bergaul sesama masyarakat yang terdiri dari pelbagai etnik. Masyarakat kita juga perlu bergaul, berkongsi pendapat dan membina kumpulan dengan masyarakat kaum lain. Yang kelima, berusaha meningkatkan keupayaan bersatu dan berusaha menghindari segala faktor yang boleh memecah belahkan kesempatan. Ia perlu diberi perhatian kerana masih wujud golongan yang berkepentingan untuk bermain dengan api sentimen, perkauman dan agama. Hakikat kita mampu mengekalkan cara hidup aman dan damai tidak boleh dijadikan alasan untuk kita terus berasa selesa. Okey, yang keenam, sentiasa berhati-hati agar tidak berprasangka buruk sesama kaum supaya mengelak sikap mementingkan diri. Contohnya, bangsa Malaysia, bahasa dan cara berkomunikasi kita seharusnya menguasai dengan baik agar jurang antara kaum tidak akan berlaku disebabkan oleh ketidaksefahaman dan prasangka. Dan akhir sekali, saranan dan pengaruh daripada ibu bapa amat penting terhadap anak-anak mereka. Hal ini kerana anak-anak tersebut merupakan pemimpin hari esok dan perpaduan antara satu sama lain amat diperlukan agar negara menjadi maju dan kuat. Sekian, saya serahkan kepada sahabat saya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Adlan bin Badrin. Saya akan menerangkan tentang 8 dalil yang berkaitan untuk menyelesaikan isu-isu perkauman ni lah. Kita tengok pada dalil yang pertama, iaitu wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu faslihu bainahuma fa in baghas ihdahuma 'ala al-akhra wa qatilu allati hatta nafi'u ila al-amrillah fa in fa'atas fa aslihu bainahuma bil 'adl waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksud dia ialah, dan apabila dua golongan orang-orang yang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya jika salah satu daripada keduanya dan jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat demikian, yang zalim itulah, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Dan jika golongan itu kembali kepada Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang bersedia, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat. Maksud di sini ialah isu yang kita boleh untuk menyelesaikan isu perkauman ni kan. Mana ayat ni terangkan tentang kita ni saling bantu-membantu antara satu sama lain lah. Iaitu saling mendamaikan antara satu sama lain. Tak kira lah kita ni orang Muslim dengan Muslim ke, gaduh dengan bangsa lain ke, tapi kita ni ada tanggungjawab, iaitu kita ni perlu bantu-membantu untuk mendamaikan jika ada berlaku perselisihan antara kita lah, tak kira bangsa atau agama. Sebab ianya untuk memastikan kita ni menjaga tata sila agama kita lah. Ianya juga baik untuk mewujudkan suasana yang harmoni antara kita, dan ianya dapat mengurangkan mengurangkanlah tercetusnya pergaduhan antara sesama sendiri. Itu untuk dalil yang pertama. Kita tengok pada dalil yang kedua, iaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadar Rasulullah allazina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahim bihuma bainahum tiraihim rak'an yasjadan yabtaghuna fadila minallah wa radu'na sammayhum fi wujuhihim minal asari sujudi zalika masluhum fil tawrati wa misluhum fil injili kar'un akhraj syatahu fazaratun fastaghliz
واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظوا بهم كفار وعد الله الذي آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما. Iaitu Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya dia bersikap tegas terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari kurnia Allah dan keredaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat orang yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, iaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu membuat senang hati penanamannya kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir itu. Hati-hati orang kafir itu dengan kuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan ampunan dan kebajikan di antara mereka. Surah Al-Fath yang 29 kan. Okey, apa maksud daripada ayat ni ialah kita ni perlu berkasih sayang sesama kita, iaitu kita ni tidak kira bangsa atau agama lah. Kita ni macam ada rasa ada dendam kan, sebab kita pun tahu macam mana sejarah kita dengan bangsa lain, di mana peristiwa-peristiwa 16 Mei dan sebagainya kan. Tapi kita ni sebagai orang mukmin, kita perlulah saling menghormati ataupun saling mengasihi antara satu sama lain. Iaitu kita ni tidak perlulah untuk menanamkan sifat benci kan terhadap agama maupun bangsa lain akan, tapi kita ni cuba untuk wujudkan satu bulatan yang mewujudkan suasana harmoni di sekeliling kita. Itu pun cukup bagus untuk diri kita lah dan orang-orang di sekeliling kita. Tak kira lah daripada mana ke mana, daripada bangsa mana atau agama mana. Dan janji kita ni dapat menyemai benih kasih sayang antara satu sama lain. Terusnya kita tengok ayat yang kedua, iaitu ma kana li basharin an yu'tiyatullahu kitaba wal hukma wan nubuwwata summa yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbanina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Iaitu maksudnya tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku bukan penyembah Allah, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-abdi Allah kerana kamu mengajarkan kitab dan kerana kamu mempelajarinya. Surah Al-Imran ayat yang ke-79. Mana ayat ni ringkas tapi dan padat. Ayat ni ceritakan tentang Allah sangat menggalakkan umatnya untuk mana bila dia dah menuntut ilmu ni, cuba untuk memberi macam mana membahagikan ilmu-ilmunya kan, supaya agama-agama lain dapat juga mengetahui bagaimana Islam itu terjadi, bagaimana Islam itu menyemai kasih sayang, bagaimana Islam itu indah. Ini cukup bagus untuk kita sebagai umat Islam lah, untuk bertoleransi antara satu sama lain. Ianya juga cukup bagus untuk kita yang umat Islam ni untuk menuntut ilmu, sebab ilmu itu bagus untuk kita menerangkan kepada orang yang bukan Islam ini tentang apa indah itu di dalam Islam. Cukuplah dengan pengetahuan kita ataupun tugas utama kita, iaitu menyemai kasih sayang, iaitu cukuplah ilmu kita ni untuk membuka mata mereka bagaimana Islam itu boleh nampak indah di mata agama-agama lain ataupun para penganut lain. Sebab mereka ni lihat pada akhlak dan adab seseorang itu, seorang Islam atau seorang Muslim atau mukmin itu, mereka tahu yang Islam itu indah pada akhlak dan adabnya dan bukan orangnya. Kita pergi kepada ayat Quran seterusnya. Qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin, iaitu maksudnya kaum yang membuat kerusakan. Ungkapan ini hanya tu surah Al-Ankabut lah. Mana masa tu Nabi Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerosakan. Ni masa ni ayat ni diturunkan lah, masa
peristiwa kaum Nabi Lut yang membuat kerosakan lah pada rumah ataupun kawasan-kawasan Nabi Lut masa zaman Nabi Lut tu. Mana kita ni, kita tahu yang bila kita tinggi sangat ego dalam isu perkauman ni, segala kerosakan mesti akan berlaku, iaitu pergaduhan. Contoh pergaduhan, apabila pergaduhan berlaku ni, macam-macam kerosakan yang akan berlaku, sepertinya ekonomi, sosial, yang terjejasnya iaitu anak-anak kita, iaitu pada masa hadapan kan, bagaimana mereka ingin bertoleransi antara satu sama lain, mana mereka nak bekerjasama, sedangkan pada masa mereka sebelum lahir lagi, mak bapak mereka ni sudah menerapkan isu perkauman kan. Itu kita boleh boleh cakap dalam Islam ni, itu asabiah berpuak-puak kan. Benda ni cukup tidak bagus untuk perkembangan di masa hadapan, ataupun tidak bagus, dan ianya tidak bagus dalam agama Islam itu sendiri. Sebab kita ni hidup dalam suasana yang damai dan harmoni, tidak perlulah untuk mencetuskan pergaduhan, sebab ianya kita tahu cukup merosakkan keadaan. Kita ni perlulah menghindari segala perbuatan ni lah, untuk kita sentiasa lah kembali pada jalan Allah, iaitu sentiasa mengingati Allah lah jika kita dalam satu situasi yang boleh membuat berlaku kerosakan kepada agama ataupun bangsa kita. Seterusnya dalam surah Al-An'am telah menceritakan di mana Allah telah menjelaskan ayat-ayat kepada orang yang mengambil pelajaran. Apa maksud di sini? Kita ni perlu ambil pelajaran daripada apa yang berlaku dalam sejarah hidup kita sebelum ni. Apa yang berlaku pada nenek moyang kita, apa yang berlaku atuk nenek kita dan mak bapak kita, bagaimana isu perkauman ni berlaku dan boleh menjejaskan negara kita, bangsa ataupun agama. Kita kena ambil bagaimana kita nak ambil pelajaran tu, kita terapkan nilai-nilai harmoni dalam suatu kelompok tu lah, ataupun pada anak-anak kita. Ini cukup bagus untuk kita semua, dan lebih bagus jika kita ikut apa yang Allah perintahkan kepada kita, iaitu supaya bersabar dengan apa yang berlaku terhadap diri kita, insyaAllah. Iaitu ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innallaha ma'as sabirin. Mana ayat ni daripada surah Al-Baqarah lah, yang menerangkan tentang orang-orang yang bersabar lah. Kita tahu untuk menyelesaikan isu perkauman ni satu je, dua-dua pihak kena bersabar. Walaupun benda tu timbul satu isu kan, perlu bersabar dan fikir secara rasional untuk menyelesaikan sesuatu perselisihan faham lah. Kita tahu sebagai umat Islam, kita tahu yang Allah suka akan terhadap orang-orang yang bersabar ni, kira banyak pahalanya. Tidak kira lah bangsa agama lain pun, mereka tak akan cuba untuk bersabar. Kalau kita bersabar ni tak rugi mana pun sebenarnya. Ini lagi menunjukkan kematangan kita ni di tahap yang tertinggi tau. Kalau kita ni menunjukkan nilai kesabaran kita ni, lebih bagus kita untuk bersabar. Sebab diibaratkan orang yang bersabar ni cukup tinggi ilmu dia. Kalau orang pandang mereka ni, kira dipandang tinggilah oleh masyarakat sekarang ni. Seterusnya iaitu daripada surah An-Nahl yang 78, Allah memberi pengajaran kepada kita, ataupun kita boleh ambillah daripada pengajaran tersebut, iaitu sentiasa bersyukur dan menerima kekurangan yang lain, dan juga kekurangan yang pada ada sendiri, dan tidak membandingkan dengan lain. Di sini kan tidak bandingkan agama kita dengan agama lain, tidak membandingkan bangsa lain dengan bangsa kita. Tetap kulit kak, kita ni sama kulit, cuma berbeza warna. Tak perlu pun untuk kita membeza-bezakan. Cuma yang membezakan kita ialah akhlak dan adab kita lah. Orang paling pandang tinggi terhadap seseorang itu jika akhlak dan adab mereka cukup bagus. Dan tidak nafikan memang umat bangsa-bangsa lain memang tengok itu pada umat Islam sekarang ni. Apa yang perlu kita buat ialah sentiasa muhasabah diri kita.
sentiasa syukur apa yang kita ada, sentiasa syukur apa yang kita dapat daripada Allah SWT. Apa yang kekurangan itu untuk pengajaran diri. Ada kelebihan untuk diri kita tu sebagai satu tanda Allah nak bagi kita kelebihan, tapi untuk peringatan juga daripada Allah untuk kita supaya menolong antara satu sama lain lah. Ingat sama-sama satu sama lain, tolong mana yang kekurangan, macam tu. Terus ni yang terakhir iaitu daripada surah Al-Maidah. Maksud di sini ialah Allah menerangkan ataupun mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong lah. Seperti mana ayat-ayat Quran sebelum ni pun ada yang menerangkan tolong-menolong, iaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa dan bukan dalam dosa dan pelanggaran. Maknanya kita ni dalam tolong-menolong tu kita dah semaikan diri dalam diri tu nilai takwa, iaitu takwa kepada Allah kan, mengingati Allah, sentiasa tolong tu kerana Allah, apa-apa pun kerana Allah, supaya benda tu, apa yang kita buat tu bermanfaat untuk diri kita dan diri orang lain juga. Dan benda ni pun cukup bagus apabila ada kerjasama daripada pihak non-Muslim juga, sebab benda ni pun perkara ni pun agama-agama lain pun dah nitik beratkan, iaitu tolong-menolong antara satu sama lain, tidak menimbulkan isu perkauman. Tapi bagi kita umat Islam ni, sentiasalah dalam tolong-menolong tu ada niat. Niat apa? Niat kerana Allah ataupun takwa kepada Allah. Itulah sebaik-baik untuk kita, sebaik-baik umat lah. Okay, insyaAllah itu saja daripada saya. Terima kasih.